Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah yaqulu al-muallifu hafizahullah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Kita menggunakan kitab 206 permasalahan puasa karangan Al-Ustaz Muhadir Haji Jul. Kita sampai pada muka surat 53. Bab yang menyatakan tentang perkara yang membatalkan atau yang tidak membatalkan puasa. Menggosok gigi selepas zuhur. Makruh menggosok gigi atau bersugi selepas zuhur mengikut pendapat mu'tamad. Lepas zuhur. Sebelum tidak makruh. Antaranya pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan ulama Syafi'iyah yang lain. Ketika menggosok gigi disyaratkan ubat gigi tidak tertelan kerana jika tertelan ia membatalkan puasa. Yang pertama dia nak beritahu gosok gigi lepas zuhur makruh. Sebelum zuhur tidak makruh. Kemudian gosok gigi dalam tempoh berpuasa kalau telan ubat gigi batal. Kalau tertelan ubat gigi batal. Dua. Yang ketiga pula ialah dia nak bagi tahu ada juga pendapat di dalam mazhab Syafi'i bahawa gosok gigi selepas zuhur bagi orang yang berpuasa tidak makruh. Sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Tapi kalau yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad selepas zuhur makruh, sebelum zuhur tidak mengapa. Antara yang berpendapat bahawa gosok gigi lepas zuhur pun tak makruh ialah Imam Jamalur Ramli dan Al-Imam An-Nawawi. Kerana perubahan bau mulut selepas tidur umpamanya disebabkan oleh tidur, bukan bau mulut kerana puasa. Dia bangun pukul 3.30, dia puasa 3.30 petang dalam keadaan berpuasa, tidur sekejap lepas zuhur tu 3.30 bangun, mulut berbau sebab tidur, maka dia pun gosok gigi. Kata Imam Nawawi, gosok gigi kerana mulut berbau disebabkan tidur itu tidak makruh walaupun puasa Ramadan. Selesai. Masalah yang kedua, air liur bercampur ubat gigi. Jika orang yang menggosok gigi dengan ubat gigi lalu air liurnya bercampur dengan ubat gigi dan masuk ke dalam mulut sehingga sampai kepada had yang zahir, maka batal puasanya. Yang ini kita sebut dah tadi. Gosok gigi tertelan ubat gigi batal. Air liur, contoh habis gosok gigi, kumuk kali pertama, bila kumuk kali pertama tu kesan ubat gigi ada lagi, masih rasa, memang masih rasa lagi, ubat gigi tu masih rasa. Selalunya kumuk kali pertama tu dia tak habis lagi. Bila kesan tu duk ada lagi, dia telan kali dengan air liur, batal. Menelan air liur yang bercampur air juga membatalkan puasanya. Menelan air liur yang bercampur air. Air apa ni? Air kalau kita berkumuk, kita buang. Berbaki air. Kita buang tu tak buang semua, dia memang berbaki. Kita tak rasa macam berbaki ni. Bukan kesan sejuk air. Sejuk air tu dia bukan air. Dia sejuk. Lain. Kalau sejuk tu tak apa. Yang ni memang dia rasa berbaki air. Dia pun buat 1-2 saat dia telan.
dan dia yakin masih berbaki air yang kumur tadi, maka batal puasa. Masalah ketiga, menelan air liur, air ludah yang terasa bau ubat gigi. Menelan air ludah yang masih terasa bau ubat gigi setelah memberus gigi tidak membatalkan puasa. Itu tak apa. Dia sekadar bau saja. Dia tak ada zat. Zat ubat gigi itu tak ada. Zat tu diri ubat gigi itulah. Jasad ubat gigi itu ataupun ubat gigi itu. Ubat gigi itulah kan. Fizikal ubat gigi itu. Okey nah. Kalau setakat dia punya kedinginan dia, itu bukan, tak ada fizikal dia. Tu dingin, sejuk dia aja kita telan kesejukan tu. Kali dengan liang kita. Tak apa. Yang disebut di sini menelan yang ni pun tak apa sebab bau ubat gigi. Kan bau ubat gigi tu setelah memberus gigi tidak membatalkan puasa. Selama mana air ludah itu benar-benar bersih daripada ubat gigi atau benda lain kerana bau ubat gigi atau pengharum mulut seperti listerin yang ada dalam mulut bukanlah termasuk benda yang merubah kemunian dan kesucian air ludah. Dia hanya sejuk dia tu je. Yang tu tidak membatalkan puasa. Masalah keempat, menggunakan kayu sugi yang basah. Jika terdapat banyak air ludah pada kayu sugi yang telah digunakan sehingga kan boleh diperah. Ini kayu sugi, kita hancurkan ujung ni kan, hancur. Basah kayu sugi, kita pun buat keluar. Basah tu sekira-kira, ni selepas tadi saya guna apa semua ni, ulang basah. Kalau buat macam tu, picit ujung ni kan hancur, kita akan hancurkan ujung ni. Di kayu sugi ni dia bukan hancur ke semua. Bahagian nak berus tu je hancur kan. Di sini je lah bahagian. Sekira-kira bahagian yang kita duk guna untuk berus tadi ni, untuk gosok kayu sugi tadi ni, kita buat macam tu boleh titik ayak liok setitik, 2 titik. Jika terdapat banyak air ludah pada kayu sugi yang telah digunakan sehingga boleh diperah, maka ia boleh membatalkan puasa jika ditelan kerana air ludah tersebut boleh mempengaruhi kemurnian ludah yang ada dalam mulut. Kita pun masuk balik. Tak di luar, buat masuk balik. Dalam ni ada banyak tadi ni, sampai boleh titik 2 titik. Masuk balik, isap. Yang tu yang kita telan. Batal. Sebab kaedah dia, ayat luar kita, kalau duduk dalam ni, kita kumpul penuh, telan, itu tak batal. Ayat luar kita sendiri. Kumpul penuh pun, selama dia di dalam mulut, tak keluar daripada bibir ni, duduk dalam, telan, tak apa. Ataupun duduk atas lidah kita pula telan, tak apa, ayat liuk duduk atas lidah. Tapi kalau dia dah keluar daripada bibir macam tu, ayat liuk kita naik balik, tu batal. Tu konsep tu kan. Contoh kalau buat macam tu teruk sangat dah tu. Okey, selesai tajuk itu, dia masuk wuduk pula. Berpuasa dan wuduk. Berkumur-kumur ketika berwuduk. Kita antara sunat wuduk ialah madmadah. Berkumur-kumur. Waktu kita ambil wuduk, antara sunat wuduk ialah berkumur. Waktu kita puasa, bolehkah berkumur? Masuk air dalam mulut. Bolehkah melakukan sunat wuduk yang namanya madmadah, berkumur ketika puasa? Tak kiralah puasa apa pun. Sunat ke, puasa Ramadan ke, tak kisah. Bolehkah? Jawapan, sunat berkumur-kumur, madmadah, secara sederhana ketika berpuasa. Secara sederhana. Lawannya apa? Berlebih-lebihan. Mubalaghah. Maksudnya Ustaz, bila masa yang kita berkumur berlebih-lebihan? Untuk pengetahuan kita semua, kalau kita tak puasa, kita disunatkan berkumur. Bukan sikit-sikit tau, kan? Bubuh. Macam tu tak? Ketika kita tidak berpuasa, ambil wuduk, sunat berkumur-kumur dengan cara banyak. Ambil. Buang. Dengan cara yang, itu panggil mubalaghah. Maksudnya, kalau sampai ke sini pun, tidak mengapa. Itu tidak berpuasa. Tapi ketika berpuasa, puasa sunat ataupun puasa fardu, ambil ayat semayang, kita madmadah, kita sikit je. Itu maksudnya secara sederhana. Perbezaan berkumur-kumur ketika seseorang itu berpuasa dan ketika seseorang itu tidak berpuasa. Bezanya ialah
Ketika seseorang itu berpuasa, maka madmadahnya, kumur-kumurnya dilakukan secara sederhana, dan ketika seseorang itu tidak berpuasa, dia boleh mubalaghah ketika berkumur-kumur, ketika madmadah. Selesai. Jika tertelan air ketika berkumur-kumur secara sederhana, bulan puasa dia ambil semayang, dia pun berkumur secara sederhana, dia tak buat lebih-lebih pun, tapi tertelan juga, maka ia tidak membatalkan puasa. Sebab dia dah jaga dah. Dia sudah berhati-hati, dia sudah berjaga-jaga. Ketika berkumur, dia buat sederhana. Dia tak buat macam waktu dia tak berpuasa. Tiba-tiba rasa juga, rasa tertelan juga, tidak membatalkan puasa. Tertelan air basuhan wuduk keempat. Ini tajuk masalah yang kedua dalam bab wuduk ketika berpuasa. Ini tajuk wuduk ketika berpuasa. Dia tertelan air basuhan wuduk yang keempat. 3 kali dah basuh. Dia pergi basuh kali yang keempat. Satu orang dia ambil wuduk, basuh 3 kali dah, dia basuh kali keempat. Kali keempat tu tertelan. Apa hukum dia? Air wuduk yang termasuk ke dalam mulut tanpa sengaja pada basuhan pertama, kedua dan ketiga tidak membatalkan puasa. Hal pertama, kedua dan ketiga tidak membatalkan puasa sebab yang tu yang disunatkan. Yang tu yang disunatkan. Maka tidak membatalkan puasa. Tetapi air wuduk yang keempat masuk walaupun tanpa sengaja, batal puasa. Kerana basuhan yang keempat dalam wuduk adalah tidak disuruh oleh agama. Contoh ambil semayang, basuh muka, hak pertama tu rukun lah. Hak kedua, ketiga tu jadi sunat. Kan? Hak keempat tidak pernah disuruh oleh syarak. Kan? Basuh tangan 3 kali, basuh sapu kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali, kan? 3 sahaja. Yang keempat tidak disuruh oleh syarak. Seseorang yang tapi kalau seseorang tu basuh juga yang keempat, sah dah wuduk dia basuh 4 kali tangan. Sah. Tangan kanan dia basuh 4 kali, tangan kiri dia basuh 4 kali, dia sapu kepala 4 kali, sah dah wuduk dia, sah. Cuma nak beritahu, kalau dia puasa, semayang yang kali keempat tu, dia kumuk yang kali keempat itu, yang tu membatalkan puasa dia kalau tertelan walaupun tanpa sengaja. Sebab yang keempat itu tidak disuruh oleh agama. Tajuk lain pula, tajuk kecil yang lain pula. Tadi wuduk selesai, sakit dan penyakit. Bab sakit pula. Puasa, lepas tu sakit. Sakit apa? Satu-satu dibahaskan oleh Syekh Al-Ustaz Muhadir. Yang pertama, pening atau demam. Pening. Puasa dia pening. Tak boleh membatalkan puasa hanya kerana pening. Atau demam biasa. Demam hak biasa ni, bukan demam panas tuan-tuan. Kalau demam panas lain. Demam panas sampai boleh tarik itu lain. Pening ataupun demam biasa tak boleh buka puasa. Kerana umumnya, keduanya tidak memudaratkan. Keduanya tu maksudnya puasa dengan pening biasa tu dan demam yang biasa tadi ni. Pening dan demam yang biasa boleh ditahan. Apabila sampai kepada keadaan yang boleh memudaratkan, dibolehkan berbuka. Jadi kita tahu puasa demam kita tu sampai mudarat ke, sampai tak mudarat ke, kita tak. Kecuali lah kanak-kanak kan. Kanak-kanak umur 12 ke 13 dia tak tahu. Dia puasa umur 11 ke 10 ke dia puasa, dan yang tahu kata demam dia tu teruk kita lah, anak-anak kan. Kalau 10 tu tak wajib lagi. Tapi kalau dah baligh tapi masih lagi kecil, contohnya umur 12 baligh, maka dia tak tahu demam dia tu bahaya atau tidak tuan-tuan. Jadi kita yang ada sekolah ni, kita tahulah, budak-budak ni dia tak tahu tara mana demam dia, betul. Sebab tu bila warden bagi tahu ada budak demam, orang yang agak dewasa kena pergi tengok. Kadang demam biasa, kadang demam yang tak demam pun, tapi tak mau hantar hafazan. Kadang demam yang sangat teruk, demam ni sampai dia tak sedap, kepala dah terhulur ke bahagian bawah katil. Kita pergi tengok, ini dah demam yang dah teruk, terlalu panas. Nampak? Jadi kanak-kanak lalu dia tak tahu. Walaupun kadang dia dah 11 tahun, 12 tahun, dah baligh, tapi dia belum cukup matang kan, tuan-tuan.
Okey, kemudian gusi berdarah. Mulut hendaklah dibersihkan jika mampu. Bila berdarah gusi, kalau dia telan sekali dengan darah tu batal puasa. No? Jadi dia kena berkumur untuk bersihkan. Darah juga adalah najis. No? Bila dia berdarah, tu bab solat lah, saya tak mau masuk lah. No? Jadi kalau puasa, orang yang sekadar meludah sahaja, ada kesan darah lagi, kemudian dia telan bersama dengan sisa kesan, batal puasa. Mulut hendaklah dibersihkan jika mampu. Jika darah terlalu banyak keluar dan susah untuk dihentikan, maka cukup meludahkannya dan tidak diwajibkan membersihkannya terus menerus. Tadi saya kata kena bersih, kena basuh. Itu kalau darah sikit. Kalau darah banyak, ludah sekali keluar darah. Gusi dia berdarah, bila diludah sekali, keluar ayat liuk bercampur dengan darah. Duduk Ustaz, rasa lagi, dalam beberapa saat rasa lagi, dia ludah lagi, keluar darah lagi. Ludah 5-6 kali masih lagi. Yang tu tidak diwajibkan untuk membersihkannya. Cukup ludah saja sebab darah tu banyak. No? Jika air ludah yang bercampur darah tertelan, puasa tidak batal kerana ia termasuk masyaqqah. Yang tak batal puasa ni kalau sekiranya gusi dia tu berdarah berlarutan. Dia jadi lama sampai 6 minit, 8 minit. Ada orang dia darah gusi, dia ludah 2 kali, tak ada dah. Okey, pi aku mau. Itu wajib lah. Yang sikit. Yang darah sikit ni dia wajib kumuk bersihkan. Bersihkan, buang, dah selesai. Yang sikit tak ada masalah. Tapi kalau yang susah sampai 6 minit, 7 minit, 9 minit masih lagi, yang tu dimaafkan kalau tertelan air liur yang bercampur dengan darah. Nombor 3, masih lagi masalah penyakit dan Ramadan. Penyakit ketika berpuasa, Ramadan ataupun sunat lah, puasa sunat, tak kisahlah. Memasukkan semula buasir yang terkeluar. Buasir yang terkeluar ketika berpuasa lalu dimasukkan semula, tidak membatalkan puasa kerana ia dianggap darurat. Kalau tak masuk nak buat macam mana? Buasir, orang tu buang air besar. Bila buasir ni dia lubang qada hajat tu, buang air besar tu, lubang tu dia akan terkeluar. Dia tak duduk dalam tu, dia terkeluar. Boleh pegang. Kalau pegang tu, pegang dia punya, kalau kita pegang dengan jari kan, pegang dengan jari kiri, boleh rasa muncung buntut tu dia terkeluar. Masukkan balik seperti memasukkan sesuatu ke dalam ihdas sabilain, salah satu daripada dua jalan, qubul dan dubur kan. Siapa yang berpuasa, dia masukkan jari walaupun satu ruah ni ruah, satu ruah ni, dia masukkan jari dalam dubur dia, ni banyak ni, satu ruah dia masuk, batal puasa dia. Maksudnya kalau kias kepada orang yang buasir, dia terkeluar, dia punya buntut dia tu terkeluar, buasir dia terkeluar. Buasir tu setinggi satu ruah juga selalunya. Dia masukkan balik. Kalau ikut kias, batal. Dia masukkan sesuatu dalam lubang dubur. Tetapi yang tu darurat, sakit. Sebab dia penyakit, yang tu dimaafkan. Tidak membatalkan puasa dia. Yang keempat, orang yang pengidap HIV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. AIDS. Dari segi perubatan, seorang pengidap HIV ataupun AIDS mesti makan ubat setiap 12 jam untuk menghalang virus dalam tubuh dia membiak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nas'alullah as-salamah. Tengok tuan-tuan, 12 jam dia kena makan ubat, mesti makan ubat. Tempoh berpuasa pula sekitar 14 hingga 15 jam. Oleh itu dia boleh tidak puasa dan wajib membayar fidyah untuk setiap hari puasanya itu. Orang yang sakit HIV ni, no? Jadi dia tak mana dia punya penyakit dia tu, yang tu kena bincang dengan doktor. Kena jumpa dengan doktor, kena tanya, doktor saya dah ambil ubat HIV ni dah lama, macam mana dengan Ramadan tahun ni? Dia sembang lah, no? Doktor kata boleh, doktor tak ada masalah, boleh, kamu boleh berpuasa, dia wajib puasa. Kalau doktor kata kena ambil ubat, nah, kadang-kadang waktu kamu ambil ubat tu kena jam 10.30 pagi dan kadang-kadang dia akan kena pukul 3 petang. So kamu tak boleh berpuasa, maka dia tidak wajib puasa dan wajib membayar fidyah. 1 hari 1 cupak, 1 mud.
600 gram lebih kurang satu hari. Rongga. Okey, ini tajuk lain. Habis sakit, habis dah. Tajuk lain pula iaitu rongga dan puasa. Puasa Ramadan ke, puasa sunat ke, tak kisah. Rongga pula. Apa dia itu rongga? Rongga ada 5. Hidung, mulut, telinga, qubul, dubur. Hidung, mulut, telinga, qubul, dubur. Itu rongga. Seseorang yang menelan sesuatu, walaupun bukan makanan, dia telan, batal. Seseorang yang masukkan sesuatu, sama ada qubul ataupun dubur, walaupun setitis air, maka batal puasa dia. Okey, itu. Itu kaedah dia secara umum lah. Kadar lubang hidung dan telinga yang membatalkan puasa. Okey, kita tengok hidung dan telinga batal tak puasa kalau masuk ayak masuk sampai ke dalam mana yang membatal, dalam tak, adakah dia membatal ataupun tak batal? Kita tengok. Batas lubang hidung dan telinga yang membatalkan puasa jika sesuatu termasuk ke dalam keduanya ialah yang ni hidung dan telinga. Hidung dan telinga. Hidung, batas akhir hidung muntahal khayshum. Muntaha tu batas akhir, khayshum tempat dengung, iaitu tulang nipis yang berada di dalam pangkal hidung, berada di antara hidung dan otak. Tu dia macam belajar apa biologi kan. Ustaz boleh tak bagi bahasa mudah? Boleh kan? Ni hidung. Hidung ni rongga ke tak rongga? Rongga. Dalam mazhab Syafi'i, hidung ni rongga. Takat mana yang batal, takat mana yang tak batal. Mudah aja, paling mudah sekali ialah ni jari kelingking. Takat mana jari ni boleh masuk, yang tu tak batal. Korek hidung tak batal Ustaz? Tak batal. Takat mana jari kelingking ni boleh masuk, tang tu ialah kawasan yang dibenarkan, bukan lagi yang dalam. Dibenarkan. Ni jari kelingking ni. Untuk telinga Ustaz, sama. Kaedah dia senang je. Takat mana jari kelingking kita, jari kelingking bayi jenuh tuan, dia boleh sampai tang ni. Kan? Dia kecil. Jari kelingking kita masing-masing lah. Untuk hidung dengan telinga, takat mana yang jari kelingking boleh masuk, tang tu belum lagi membatalkan. Tuan-tuan pegang ni, bahasa lembut kan? Tulang lembut kan? Ini tak batal lagi. Tang mana tang tulang lembut ni tak lagi masuk lah. Boleh tak masuk sampai tang ni? Tak boleh. Siapa boleh masuk, jari dia contohlah Tuan Cipta, jari dia selampau kecil masuk sampai tang ni, batal puasa. Lebih daripada tulang lembut ni, masuk ke dalam, melebihi tulang lembut tu, yang tu batal. Dah selesai. Telinga pula, telinga lebih daripada gegendang, batal. Tuhan cipta ni, tuan-tuan ni tengok jari ni, Tuhan cipta ni, takat mana yang dia boleh masuk kot telinga dengan hidung, yang tu tidak membatalkan puasa. Boleh korek maksudnya korek telinga tak batal? Tidak batal. Korek hidung pun tak batal. Tapi kalau kita masuk benda yang kecil seperti jarum hak duk korek telinga tu, besi hak duk korek telinga tu, hak dia buat ujung lepiang tu kan, masuk sampai atas sikit, batal puasa. Telinga pun dia masuk melebihi gegendang, batal puasa. Pecah lah kalau melebihi gegendang kan. Kalau melebihi gegendang pecah kan, bahaya. Itu je mudah untuk faham. Selama ni kita duk kata korek hidung batal puasa kan. Yang tu juga yang saya faham ketika kecil dulu. Memang itulah yang saya bawa sampai umur pergi mengaji kan. Sampai umur pergi mengaji. Subhanallah. Hidung dan telinga macam tu. Dia punya kaedah dia. Kemudian faedah surat 60. Setiap air yang masuk ke dalam tubuh dengan sebab sesuatu yang diperintahkan Nabi, ia tidak membatalkan puasa, dan begitu pula sebaliknya. Perinciannya adalah seperti berikut. Batal secara mutlak jika ia tidak diperintahkan, seperti berkumur-kumur lebih daripada 3 kali. Ni kumur kali keempat tadi.
Siapa yang kumuk sampai 4 kali, kumuk yang kali keempat tu tertelan tak sengaja, batal juga. Sebab apa? Sebab kaedah dia sebut semua benda yang tidak diperintahkan oleh Nabi ketika wuduk, antaranya membuat basuhan sampai melebihi 3 kali, 4 kali maksudnya, batal. Berkumur-kumur lebih daripada 3 kali, mandi yang tidak disunatkan, kalau masuk mandi yang tidak disunatkan bukan membatalkan puasa nah. Ini kalau tertelan pada mandi yang tidak disunatkan. Itu maksud dia, mandi sunat atau mandi wajib dengan cara menyelam. Dia mandi wajib, dia pergi sungai, dia selam terus, pum. Terus menyelam itu yang tidak disunnahkan. Itu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Akhirnya air masuk ke hidung, maka batal puasa. Orang yang bila nak mandi wajib, dia pergi selam terus, pum, masuk terus selam. Lepas tu masuk air ke hidung, ke telinga. Batal puasa. Sebab dia buat sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Batal jika berlebih-lebihan ketika berkumur dalam berkumur yang disunatkan ketika berwuduk. Kalau dia berlebih-lebihan. Sebab tu orang yang berpuasa kalau dia nak kumur, dia mesti sederhana. Tidak batal secara mutlak walaupun berlebih-lebihan ketika berkumur, seperti menghilangkan najis yang ada dalam mulut. Yang tu kalau dihilangkan najis dalam mulut. Okey, air masuk ke dalam telinga, masih lagi rongga ni. Masih lagi rongga. Air masuk ke dalam telinga. Jika seseorang yang mandi kerana cuaca yang sangat panas atau untuk membersihkan badan. Pasti apa mandi ni bulan puasa ni? Panas sangat. Lalu tanpa sengaja air masuk ke dalam telinga, maka batal puasanya. Hati-hati. Pasti apa dia mandi tu? Adakah mandi tu disunatkan oleh Rasulullah? Tidak. Boleh tak bulan Ramadan sebabkan terlampau panas dia nak mandi? Boleh. Batal tak puasa dia? Tak batal. Bila masuk bulan Ramadan panas, dia nak mandi boleh tak? Boleh. Tapi kalau waktu mandi itu, mandi yang tidak disunatkan itu, mandi yang sebab cuaca panas, air masuk tanpa sengaja, batal puasa. Sebab mandi itu tidak disunatkan. Jika mandi tersebut ada tuntutan syarak seperti mandi wajib atau mandi untuk solat Jumaat. Dia puasa, bulan puasa, dia pun mandi nak pergi main Jumaat. Lah PKP, tak ada Jumaat. 4 minggu lah. No? Contohlah ada Jumaat, contohnya macam selama ni lah, bulan Ramadan yang ada Jumaat. Dia puasa bulan Ramadan sampai hari Jumaat, dia pun mandi sunat Jumaat. Nabi suruh tak mandi sunat Jumaat? Nabi suruh. Mandi tertelan air. Batal tak puasa? Tidak batal. Sebab apa? Tertelan air ketika mandi sunat Jumaat tidak membatalkan puasa. Sebab mandi sunat Jumaat itu disyariatkan oleh Islam. Sebab yang tu mandi tu Nabi tuntut. Bulan puasa juga, bulan Ramadan, dia mandi sebab apa? Sebab panas terlampau, dia pun mandi. Tak mudarat apa-apa saja, panas, nak pergi hilang panas, dia pun mandi. Tertelan air, batal. Sebab mandi ketika puasa disebabkan panas, iaitu tidak disyariatkan, tidak dituntut oleh syarak. Nah, itu kena tengok sebab apa dia mandi. Kalau dia mandi untuk mandi wajib dan tertelan puasa Jumaat, puasa Jumaat. Dia puasa Ramadan. Kan? Dan dia mandi wajib. Ketika mandi wajib disyariatkan, diwajibkanlah mandi wajib kan. Memang ada dalam syariat. Maka dia tertelan. Tertelan itu dimaafkan. Tidak membatalkan puasa dia. Mandi sunat Jumaat, dia tertelan air pun tidak membatalkan sebab mandi sunat Jumaat juga disyariatkan. Tidak batal puasa jika telinga dimasuki semut. Kita tidur, semut masuk dalam telinga kan. Tak batal puasa. Membersihkan telinga, muka surat 62. Orang yang membersihkan kotoran dalam telinga dengan cara memasukkan jari tangan atau dengan alat lain ke dalam lubang telinga bahagian dalam ketika berpuasa,
membatalkan puasanya kerana ia tu telinga, termasuk ia tu bukan telinga, perbuatan membersihkan tadi ni ataupun memasukkan sesuatu, termasuk dalam memasukkan sesuatu, membatalkan puasanya kerana ia termasuk dalam memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Yang ni kalau masuk dalam telinga macam saya sebut tadi lah kan. Kalau bahagian dalam melepasi gegendang itu yang batal. Kalau setakat memuatkan jari kelingking ni, yang tu masih lagi tak membatalkan. Dia masih lagi dikira luar. No, kita masukkan macam ni masuk. Itu masih lagi ni tidak membatalkan puasa. Setakat mana yang ni boleh masuk banyak mana tuan? Separuh pun tak boleh ni. Dekat ni habis dekat ni je. Okey, takat tu je lah yang dibenarkan, yang tidak membatalkan. Lebih dari itu, masuk dalam lagi, contohnya diguna benda. Kan? Benda yang lebih kecil, boleh masuk lagi dalam. Melepasi gegendang, batal. Mulut dimasuki lalat atau debu. Naik motor, masuk lalat atau debu. Tanpa sengaja, tidak membatalkan puasa. Pum, masuk lalat. Nombor 6, memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Memasukkan sesuatu benda yang bukan makanan ke dalam mulut sehingga sampai kepada had yang zahir, iaitu makhraj huruf. Makhraj huruf ha, batal puasanya. Kha. Huruf ha ke huruf kha ni? Kha. Ha. Kha. Saya rasa huruf kha. Perlu buat semakan. Wallahu alam. Seingat saya kha. Yang saya ingat ialah huruf kha, bukan huruf ha. Dia macam ni. Tempat huruf kha ni inda Syafi'iyah. Tempat had zahir yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, huruf kha tadi ni, ialah tempat yang sekira-kira kalau kita masuk makanan kemudian kita buang balik, tak batal puasa. Contoh, kita ambil gula-gula, puasa Ramadan, ambil bubuh dalam mulut. Lepas tu buang, kumuk, buang. Batal tak puasa? Tak batal. Bulan Ramadan, siang hari, tuan-tuan ambil aiskrim, gigit. Selama mana duduk dalam ni, tak sampai, tidak melebihi makhraj huruf kha, tak lebih lagi makhraj huruf kha, kha, itu, tak lebih, maksudnya tak lebih ke bawah. Apabila makanan itu ataupun benda itu tidak melepasi lagi makhraj huruf kha ni, maka tidak membatalkan lagi puasa. Dengan syarat tak telan lah. Telan bukan huruf kha, huruf ain, huruf ya, apa semua dalam perut tu, huruf apa tu, ain, kan? Sebab tu dia sebut batas zahir ialah makhraj huruf kha. Tentu siapa masuk makanan keluar balik tidak melepasi makhraj huruf kha itu, maka tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ala ma azkur anna al-makhraj huwa al-kha laysa al-ha, wallahu a'lam. Kemudian menelan benang. Seorang yang berpuasa lupa lalu menelan benang, separuh sudah masuk di mulut dan separuh lagi di luar mulut. Puasa telan benang. Hak lain dah masuk ni, dah melepasi huruf ha, huruf kha semua lepas dah ni, duduk tang ni dah benang tu. Yang baki lagi dah keluar. Apa jadi pada puasa dia? Seseorang yang berpuasa lupa lalu menelan benang, telan, memang telan, duduk Khalid, telan tak telan semua lagi, di tangan ada lagi. Yang lain tu, yang bahagian lain tu duduk di sini dah benang tu. Separuh sudah masuk di mulut dan separuh lagi di luar mulut. Beberapa keadaan akan berlaku. Jika ditelan semua, maka puasanya batal. Confirm batal. Walaupun yang ditelan itu kapur, ataupun guli, ataupun duit shilling, ataupun benang, tetap batal. Walaupun bukan makanan. Bila dia melepasi makhraj huruf kha ni, melepasi ni, masuk ke dalam, itu namanya telan. Telan itu batal. Kalau setakat dia ambil, walaupun dengan sengaja, dia ambil aiskrim dengan sengaja ambil, buah di mulut, tak telan belum. Dia buang balik, kemudian dia kumur, makruh, tapi tidak batal. Walaupun dengan sengaja. Okey, tadi perbahasan benang.
Jika telan semua batal. Jika ditarik dan dia muntah, batal tak? Puasanya batal. Sebab apa? Sebab muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. 2. 3. Jika dibiarkan maka solatnya tidak sah kerana membawa najis. Apa dia tu? Pasal apa solat dia tak sah kalau dia biak? Dia biak ya. Dia tak telan ke? Masih hidup ada di sini, benang. Kita sebenarnya nak bahas puasa, tapi Ustaz Muhadir sebut juga tentang solat. Satu orang yang benang ada di luar, yang lain dah masuk ke dalam. Dia nak semayang boleh tak? Tak boleh, sebab dia bersambung dengan najis. Yang dalam perut dan yang ada dalam perut ni dah dikira najis. Dah dikira najis. Benang tu bersambung dengan najis. Lepas tu ada yang duduk di luar, maka solat dia tak sah. Okey, itu bab solat sebenarnya. Itu bab solat. Ada beberapa jalan keluar kepada keadaan yang di atas, iaitu orang yang berpuasa tertelan benang, sebahagian ada di luar, sebahagian dah masuk ke dalam. Kalau dia tarik itu boleh menyebabkan muntah, dan muntah yang itu dikira sengaja dan membatalkan puasa. Apa dia nak buat? Jalan keluarnya ialah minta orang lain untuk menariknya. Nya tu benang keluar ketika dia tidak sedar, seperti ketika tidur. Maksudnya bukan waktu dia tidur. Tu dia jenuh benang duduk di luar ni, lepas tu nak tidur. Kan? Tidur, lepas tu lagi pesan ke orang ni, kalau aku tidur tadi tolong tarik sat. Orang pun pergi tarik. Kan? Maka tak, dia batuk-batuk aja. Kalau dia muntah pun perbuatan orang yang tarik tu bukan perbuatan dia, orang tu yang tarik. Maka tak batal lah. Kalau muntah pun. Minta bantuan hakim, tu dia yang ni lagi nampak macam hakim minta bantuan hakim untuk mengeluarkannya tu benang secara paksa kerana ia akan menjadi mukrah. Mukrah ni orang yang dipaksa, yang tidak membatalkan puasa. Jadi saya rasa tarik je lah, tarik, jangan sampai muntah. Yang itulah yang ni. Jadi setakat tu dulu insya-Allah. Walhamdulillahirabbil alamin.